A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Okey, Allahumma amin insya-Allah. Mari kita teruskan pelajaran kita untuk malam ni. Um, jadi saya share dulu skrin. Malam ni kita akan bukan dengan topik barulah. Semalam pun kita dah buat latihan. Jadi sekarang ni kita masuk topik yang ke-15 iaitu pengecualian. Ustazah, Ya, Assalamualaikum. Boleh Waalaikumsalam. tak kita start dengan the mind map? Sebab mind Because map tu just to kat mana consolidate. Kat Okey. mana kita? Okey, kita pergi dulu kepada boleh, tapi kita pergi dulu kepada kita punya kandungan ni. Okey, kita kat mana? Okey, kita daripada yang sukatan pelajaran kita ni, kita kan belajar i'rab ni, apa tanda yang mula sekali kita belajar tentang i'rab dan tandanya. Jadi kita tengok apa itu i'rab, tanda i'rab untuk isim kaku. Kemudian i'rab untuk fi'il mudhari'. Kemudian ini semualah yang boleh i'rab tu hanyalah isim dan juga fi'il mudhari'. Jadi masa yang bahagian pertama, kalau kita tengok yang atas ni, square merah ni kan, maknanya kita dah tahu dah i'rab ni perubahan baris akhir tu ada tanda dia. Ada apa yang menyebabkan kita tahulah, okey ni dah berlaku dah perubahan tu. Okey, jadi itu tanda ni kita belajar tentang tanda. Kemudian kita belajar dah i'rab yang disebabkan struktur ayat. Maknanya ada kalau ayat kerjaan, apa komponen ayat tu, macam itulah. Kemudian kefahaman ayat tu kita pun dah buat. Maknanya kat sini kita belajar macam tujuan bila kita tahu struktur ayat tu, apa yang sepatutnya kita, message yang kita ambil daripada ayat. Macam mana kita nak faham satu-satu ayat tu. Yang ni bahagian i'rab yang disebabkan struktur ayat. Kemudian kita dah cover juga i'rab disebabkan amil. Amil ni sama ada kita kata dia ejen perubahan ataupun dalam istilah bahasa Nahu ni, Nahu dikata apa? Perosak. Jadi ada ayat yang kemudian bila dimasuk Ina dan saudaranya, macam apa yang berlaku perubahan tu. Kemudian ayat namaan yang bila masuk fi'il nakis kana dan saudaranya, apa yang berlaku. Jadi perubahan baris tu berlaku disebabkan harfu ina dan juga fi'il nakis. Yang kita baru sangat belajar malam tadi. Jadi hari ini kita masuk bahagian penafian dan larangan. Penafian dah sudah. Hari ini kita dan kita dah cover yang ni. Jadi hari ini kita masuk bahagian pengecualian ataupun seruan. Okey. Kenapa saya tak gunakan mind map tu? Mind map tu boleh satu, tapi cuma apa? Pertama, dia tu tak lengkap juga. Kemudian approach yang kita guna Nahu ringkas modul 2 ni agak berbeza sikit daripada approach pada mind map tu. Tapi kalau kita nak tengok, boleh jugalah. Cuma okey, nak tahu kita kat mana kan? Sekejap cari jap. Sebab dah simpan semalam. Ni dia. Okey, yang ni. Kan? Okey, i'rab tu. Ini secara tradisional lah kalau kata belajar i'rab. Orang Arab biasa guna yang ni lah, dia akan guna yang ni. Maknanya dia menentukan satu kalimah tu dan dia tak terpakai kepada Quran semata-mata. Maknanya semua benda yang dalam bahasa Arab lah. I'rab tu dia akan tentukan kumpulan kalimah.
kumpulan kalimah tu sama ada dia isim. Isim tu dan juga fi'il mudhari'. Jadi kalau isim tentukan mansub ke marfu' ke majrur. Kalau fi'il pun tentukan mansub ke marfu' ke majzum. Jadi memerlukan kita kenallah tanda dia tu. Nak tentukan kumpulan dia tu. Kumpulan ni maknanya kumpulan apa? Marfu' ke, mansub ke, majrur ke ataupun majzum. Tu kumpulan. Jadi kena belajar tanda. Kita punya approach tak ikut macam tu lah. Kalau tidak jadi semua sekali ni. Kita ni buat lain sikit berbeza lah. Tapi sebenarnya benda yang sama kita belajar. Ini kita dah belajar jenis kalimah ni masa dalam modul 1. Jadi semua ni kita dah tahulah. Kita pula bila masa modul 1 tu kan kita belajar harf dulu. Jenis kalimah. Ada pecahan kalimah yang 3 tu. Okey, setakat ni make sense tak? Ada yang tak clear? Kalau tak clear, cakap lah. Ni mind map tu. Siapa yang rasa macam Kak Rosnah rasa? Mind map ni banyak membantu. Atau ada yang rasa macam, mind map ni lagi pening. Macam tu lah. Masing-masing Masing-masing. Gitu saya pun tak boleh nak kata this is the best way ataupun this is not good ke apa tak. Tapi ini kalau membantu silakan. Kalau tidak, kita back to yang kita punya nahu ringkas tu lah. Ni approach yang selalu kita guna. Orang kalau belajar bahasa Arab yang Nila diguna ni. Matan al-Jurumiyah. Kalau membantu silakan. Membantunya. Okey, baik. Jadi kalau lepas tu kita dah tahu i'rab ni kumpulan, kemudian kita tahu jenis kalimah. Maknanya kita mulakan dengan jenis kalimah. Isim ke? Okey, kalau isim. Isim ni kumpulan dia apa? Kita tengoklah pada kalimah tu kan. Isim tu marfu'. Marfu', apa tanda marfu' dia? Baris ke? Huruf ke? Ini yang kita dah belajar juga. Kemudian sebab apa dia kalau kita kata dia marfu', sebab apa dia marfu'? Ni sebab ni yang kita sedang analyse kiranya kita sedang kaji. Kalau marfu' ada 7 sebab marfu'. Mubtada, khabar, isim kana, khabar ina, fa'il, naib fa'il. Ataf, ni tawabi'. Tawabi' ni semua ada pada tiap-tiap kumpulan ni. Tawabi'. Ni last sekali. Tapi kita bubuh pula last sekali dalam topik kita ni. Yang ini pun tak habis ni. Majzum ni yang tak habis. Mungkin bolehlah sahabat-sahabat semua habiskan. Maksudnya macam apa dia punya tanda majzum. Macam itulah. Huruf jazam ataupun tanda dia apa lagi. Majzum hasfin nun macam itulah. Kalau majrur ni 3 sebab dia. Kalau mansub ni ada kat sini berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Tawabik ni kita kumpul je satu untuk yang nahu ringkas ni. Tapi kalau dulu tu belajar mansub kena tengok tahu semua 3-13 ni. Kalau majrur kena semua buat 3-3 ni. Tapi nahu ringkas punya approach taklah macam tu. Kita macam bezalah sikit. Tapi benda yang kita belajar tu bukanlah benda baru. Sama juga. Maknanya menentukan baris akhir. Dan it's not in Arabic. Dia bukan dalam bahasa Arab. Kalau kita belajar yang macam ni dulu ni, saya kata tu dalam bahasa Arab. Tapi sekarang kita dah ringkaskan. Jadi dia tu dalam bahasa Melayu semua ni. Supaya kita faham konsep dia tu dan kita dapat mengambil kefahaman yang berpandukan ataupun berdasarkan pada nahu tu. Kita tak salah lah dalam menterjemah. InsyaAllah ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Baik. Boleh? Soalan Ustazah. Okey, silakan. So on the mind map ada M1, M2. M1 is module 1, M2 is module 2. The rest yang tak ada signage tu is another module lah kan? Tak juga. Tak. Bukan. Yang modul 3 tu memang tak ada kat sini. Struktur dia tu tak sama. Okay. Okey. Struktur dia tak sama. Benda ni i'rab dengan yang benda lain tu maksud Kak Rosnah apa Yang ni ada marking M1. M1, M2, M3 ni bukan modul. This is maupun mansub kan. Apa nama dia?
Exactly. Betul, And betul. one is Ni masa Sebab saya cerita. cerita ni memang saya kata pasal dalam modul 1 kita ada belajar ni modul 2 kan. Memang saya ada sebut. Tapi maksudnya dia punya struktur, cara kita present benda tu dia tak sama. Dia tidak macam yang konvensional ni lah. Kalau belajar ni. Kalau belajar yang secara yang saya kata tu macam secara tradisionalnya, dia yang macam ni. Maknanya Sana, ni Arab ni. Yang kita buat ni dulu. Ini pun kita dah simplify juga. Maknanya kita kena tahu semua dulu ni. Masuk kena jenis, lepas tu kumpulan ni kan nampak tak nombor dia. Saya gunakan cursor Okey ni maknanya kat sini kita kenal jenis. Jadi macam kita kena kalau ikut yang tradisional tu, makna kita kena tahu takrif isim tu apa. Dia tu macam itulah. Ada banyak menghafal semua tu. Jadi kat sini ada. Jadi kita belajar benda ni dulu, kita tak apply lagi. Tapi Nahu ringkas kita punya ni belajar sikit terus apply, belajar sikit terus apply. Itu maksud saya tu. Jadi mind map tu nak datang mind map macam tu, macam kita boleh kena tahu semua tu dulu. Macam itulah mind map tu. Mind map yang kami buat tu, yang Cik Kak buat ni. Jadi kalau lepas tu kena tahu kumpulan, marfu, mansub, majrur. Jadi banyak belajar istilah tu yang menyebabkan rasa payahlah. Dia jadi macam lama dan juga macam kadang complicated ni yang banyak orang syahid tu. Termasuklah yang cakap ni ada one time. Lepas tu kita memang kita dapati macam itulah kebanyakan guru yang mengajar ilmu dia sangat banyak, ilmu dia sangat tinggi. Tetapi nak sampaikan kepada kita orang macam saya ni, macam kita ni kan, dia tak dapat. Jadi dia gunakan Matan Al-Urjumiyah, buku dia macam ni tau. Kalau saya boleh kongsikan, ada tak? Okay, ada. Maksudnya konten dia tu, dia tak ada colours. Everything is in Arabic. Sekejap saya stop sharing sekejap. Apa dia? Kak Maru dah baca dah? Pening Dah lah. pernah? Pening Okey, saya buatkan saya spotlight tu. Okey. Contohnya, dan saya tengok ramai sampai sekarang pun ramai orang yang photostat buku ni. Alamak, nampak tak? Qawaidul. Ini ustaz saya tu dia kumpulkan dulu. Dia Smart Quran ni. Smart Quran ni dulu. Ini pun ringkasan ni kata dia. Mulakhas Qawaidul Lughatul Arabiyah. Lughatil Arabiyah. Ni daripada tu kaedah dia. So kalau kita tengok dekat dalam ni, awal-awal lagi dia dah macam ni. Ni dulu saya belajar. Nampak tak tulisan saya tu? Kena translate tu. Aduh, lepas tu kena hafal ni dulu. Tapi dia lost lah jadi macam macam tu. Tak tahu aku ni apa belajar. Jadi macam ni semua. Very difficult. Tapi bila kita dah faham tu kan, tu mind map tu datang. Kemudian saya cakap betul tu kita fikirlah macam mana ni? Kita tak tahu ni. Macam itulah. Jadi apply tu tak apply lagi. Tahu banyak tapi tak apply. Kat mana nak apply majrur mansub manfu ni? Macam tu. Jadi akhirnya bila kita belajar tu kita macam tahu semua. Aku pernah dengar ni, aku pernah dengar tu. Tapi Quran tu kita tak pandai juga. Mana kita tak boleh. Jadi Nahu ringkas ni kita tak aim untuk peserta ataupun pelajar kan macam belajar yang macam tadi itulah macam kita belajar tu. Jadi jangan macam tu. Jadi terus dapatkan how to apply. Knowledge yang kita ada tu macam mana nak terus guna. Dapat sikit buat sikit, dapat sikit buat sikit. Dengan the spirit of the way the Quran tu Allah turunkan pada Nabi SAW sendirilah. Sikit, dapat sikit sampaikan sikit, dapat sikit faham sikit buat sikit. Macam itulah. Sebab kalau nak tunggu pandai tu, sampai bila? Macam itulah kami rasakan. Dapat tak? Faham tak? Jadi saya percaya dalam kelas kita ni pun ramai yang dah belajar kan?
Bila dengar tu semua macam tahu kan. Jadi mudah-mudahan pengetahuan tu dapatlah kita manfaatkan. Kita combine dengan yang nahu ringkas ni supaya kita dapat apply. Kalau dulu kita ada maklumat, tapi sekarang maklumat tu kita gunakan. Itulah harapan dia. Jadi mind map tu kalau membantu untuk kita faham lagi, silakan. Cuma dalam nahu ringkas tu kita tak naklah terbeban pula. Macam banyak tu kalau nak belajar benda-benda tu kan nampak macam ada orang tengah nampak ni, ada yang put off. Ada yang rasa, seronoknya. Dia nampak benda. Depends everybody. Tapi saya pun dah beri, so saya tidak ada menyimpan atau menahan dia daripada disampaikan. Alhamdulillah. Silakanlah siapa yang nak guna ya. Tu tak lengkap. Nanti kalau kita dah habis ni, cubalah lengkapkan. Yang tadi tu. Yang saya kata kat bawah ni yang tak lengkap tu. Majzum ni tak lengkap. Cuba nanti lengkapkan. Kita orang tak siap lagi ni. Rasa bila tak siap tu, tak apalah. Tapi dalam yang dah ringkas modul 2 ni adalah. InsyaAllah. Okey, jom. Jadi hari ini kita masuk kepada bahagian pengecualian. Faham tak? Faham InsyaAllah. Okey. Okey, pengecualian hari ini. Baiklah, pengecualian. I'rab masih lagi dalam topik i'rab yang disebabkan amil. Okey, kita akan belajar tentang hari ini tentang harfu istisna, iaitu illa. Yang kita terjemahkan kecuali ataupun melainkan. Apa dia harfu istisna illa ni? Dia adalah harf yang mengecualikan apa-apa perkara selepasnya daripada penyataan awal yang positif sebelumnya. Bila kata positif tu, maksudnya dia tidak ada penafian, dia tidak ada yang negatif lah. Okay, dia tidak ada penafian, larangan dan soalan. Okay, pengecualian lengkap menghasilkan isim mansub yang dipanggil mustasna. Iaitu mustasna ni maksudnya apa? Perkara yang dikecualikan. Ini tadi tak habis saya ceritakan. Jika pernyataan awal ialah negatif, iaitu penafian, larangan dan soalan, yakni tidak, tiada, bukan, janganlah, adakah dan tiada pengecualian yang jelas, maka harfu istisna menjadi adat hasar. Adat. Adat ni macam perlu tak kita nak terjemah? Nak terjemah jadi susah. Okey, adatun hasar maknanya isim adatun hasar ni kalau alat lah. Alat mengepung. Maksudnya apa yang lepas dia tu apa yang menjadi dikecualikan. Okey. Isim Adat tu ada wat ke? Bukan. adawat, adat dia hamzah. Adatun hasar. Adat macam alat. Sesuatu yang adat. Alat. Adawat tu dia punya jamak lah. Okay. Okey. Isim selepas adat hasar menjadi fa'il, maf'ulun bih, khabar, badal atau isim lain yang melengkapkan pernyataan awal. Contohnya fa'il atau maf'ulun bih kepada fi'il pada pernyataan awal. Nanti kita tengok contoh. Ataupun khabar kepada mubtada pada pernyataan awal. Maknanya dia tu melengkapkan. Isim selepas dia bahagian kedua lah. Dia melengkapkan pernyataan awal. Okey, kita tengok contoh. Apa yang dimaksudkan tu tadi? Contoh ayat dengan harfu istisna illa. Kalau pernyataan awal tu positif, macam ni, maksudnya bila kata positif dia tak ada negatif tu, yang tak ada huruf yang la, penafian tu semua tak ada. Jadi bunyi dia macam ni lah contoh. Fasajadu. Lepas tu ada huruf istisna. Illa iblisa. Jadi maksudnya kat sini dia jadi mustasna. Ini yang dikecualikan. Maknanya semua sujud. Kecuali iblis. Macam tu. Pernyataan awal yang dikata positif. Jadi kalau yang di awalnya positif, kemudian ada harfu istisna, apa yang dikecualikan tu?
Tu yang mustasna, iaitu dalam ayat ni iblis. Okey, jelas tak? Alright. Okey, contoh yang kedua, tawallau. Jadi telah berpaling oleh mereka. Semua berpaling kecuali sedikit. Maknanya dia ni mansub ni, dia mustasna ni mesti isi mansub. Maknanya dia salah satu sebab yang menunjukkan dia itu adalah sebab mansub. Sebab mansub. Mustasna, kedudukan dia, kumpulan dia mansub. Jadi contohnya illa qalilan minhum. Qalilan ni mustasna. Dia jadi mustasna sebab sebelum dia tu ada harfu istisna. Dia ni apa? Dia mengeluarkanlah ini yang sedikit ni yang telah tak berpaling. Semua berpaling. Mereka semua berpaling kecuali sedikit daripada mereka. Mereka ni yang merujuk kepada mereka yang ni tadi. Okey. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Telah dihalalkan ia bagi kamu binatang ternakan kecuali apa yang ni ma ni yang dia punya mustasna. Apa yang ia dibacakan atas kamu. Okey. Boleh. Yang dikecualikan daripada tu fi'il kan, Ma'am? Puan? Yang ni. Ni isim. Yang anda bukan yang ni yang dikecualikan yang apa yang dikecualikan daripada. Yang dikecuali. Minhu. Yang dikecuali daripada tawallau tu fasajadu tu itu minhu kan, daripada kan. Betul. Yang dikecualikan daripada tu dia fi'il ke? Yang dikecuali fi'il isim lah, isim. Ni yang dikecualikan. Itu yang dikecualikan, ni dikecualikan daripada minhu. Mustasnah minhu kan yang pertama ni. Mustasna minhu. Yang ni kan yang depan sekali kan. Dia bentuk fi'il ke dia? Mereka tu lah. Maksudnya pelaku pada mereka. Pelaku tu. Dia fi'il ke? Fa'il ke? Fa'il lah, fa'il. Fa'il kan? Bukan fi'il, fa'il. Fa'il daripada mereka yang melakukan. Okay. Ya, betul. Okey, alhamdulillah. Ni macam tu lah. Ni contoh macam apa tadi? Saya nak panggil apa sebenarnya? Sebab Tuan. Saya panggil Tuan Said. Tuan Said panggil saya Puan pula. Panggil saya teacher tau. Panggil Pak Said. Pak Said. Okey. Uncle Said. Okey, Pak Said bolehlah, Pak Said pun. Okey, Uncle Said pun ada seorang panggil Pak Said juga. Okey, jadi okey, contoh macam tu. Ada macam tadi kita katakan, contoh kita belajar banyak. Jadi kadang-kadang kalau tanya saya pun jadi saya macam sebab saya tak ingat term tu. Tapi konsep dia tu saya faham. Tu kadang-kadang saya macam terkedu sekejap. Tapi saya tak ingat term tu. Yang terror yang tu ialah tu my other half. Dia lah yang dia bagi saya tahu. Jadi kadang-kadang macam itulah. Betul lah tu. Okey, sekarang kalau kata sekarang bila Pak Syed cakap tu baru saya teringat. Dia cakap yang mustasna min hu tu. Hu tu apa? Okey, hu tu maksud dia fa'il ni yang dalam ni tadi. Tapi saya terangkan tadi sama kan? Maksudnya telah sujud oleh mereka. Mana mereka semua sujud kecuali dia. Dia ni bukan daripada mereka. Macam ayat ni tadi. Mereka semua berpaling kecuali sedikit daripada mereka tu. Mustasna minhu. Betul lah tu. Cuma saya tak ingat term tu. Itu yang kata belajar dulu tu ikut term. Tapi sekarang ni kita tak kisahlah. Tak apa kalau kita hafal, kita ingat, alhamdulillah. Those things yang kita dah belajar. Tapi kalau kita tak ingat, kita cuba understand the concept. Kita cuba dapatkan konsep dia tu. Jadi yang ini masalah dia apa? Bukan isu dia apa? Ialah mustasna ni kedudukan dia mansub. Tu yang kita you need to get that. Okay, mustasna kedudukan dia mansub. Okay. Tu. Ini ayat dengan harfu istisna. Kadang-kadang kita jumpa ilah, tapi yang kedua tu dia ada ilah juga tetapi dia bukan istisna. Jadi dia bukan mustasna. Ada lagi contoh? Ni dah buat dah tadi. Dah. Hilat dah buat tadi kan? Kecuali apa yang
ia dibacakan atas kamu. Ni saya kena tengok balik semula ayat tu. Apa yang dimasukkan, kefahaman ayat tu kena tengok. Tapi saya pergi yang ni sekarang. Boleh tak? Boleh. Ayat dengan adat hasar. Jadi, kalau ayat dengan adat hasar ni pula, ada dia dari segi terjemahan, illa ni sama je huruf ni. Tetapi dia punya kondisi dia ialah penyataan awal tu negatif. Maknanya ada huruf nafiah. Sama ada macam ni lah. Wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Ada pengecualian dia tu tak jelas. Maknanya kalau kata kita tak ada dia ni pun ayat tu masih maksud dia sama. Betul tak? Kita buang ma, kita buang ilah. Dan ia ingkar dengannya orang-orang yang fasik. Oleh orang-orang yang fasik. Maknanya dan orang-orang yang fasik ingkar kepadanya. Nampak tak? Terus dia still ayat tu sama. Cuma dekat sini itu yang dipanggil dia ni adalah kita tak nampaklah mustasna tu apa yang dikecualikan tu. Jadi ini nama dia adatun hasar. Kalau yang sebelah ni. Dan dia tak semestinya, kalau adatun hasar dia sebelah ni tak semestinya mansub. Dia tengoklah. Dia boleh jadi Asal tu apa macam makna? okey. Daripada perkataan apa tu asal fi'il dia kalau ingatlah. Hasara. Maksud dia mengepung. Kalau dia dalam Mengepung. Quran banyak adat ni, maksud macam alat Alat. yang mengepung. Alat yang apa lagi? Oh, jadi dia termasuk dalam tu lah. Misalnya termasuk kat orang yang ingkar tu adalah ingkar tu orang fasik. Dia termasuk. Macam tu. Dia ni masuk dalam. dia Included. Dia fa'il kepada yang ingkar tu sebenarnya. Fa'il. Cuma kita kadang kita kena macam tadi dia punya penjelasan tu kat sini, isim selepas adatun hasar menjadi fa'il, maf'ulun bih, khabar, badal ataupun isim lain yang melengkapkan penyataan awal. Jadi dalam hal ni dia adalah fa'il. Jadi dia melengkapkan penyataan awal. Penyataan awal ni dia ada negatif tu. Macam itulah. Dia kenapa kalau kita Allah guna ni? Okey, bandingkan wa ma yakfuru biha ilal fasikun dengan yakfuru biha al fasikun. Okey. Sama tak? Tapi itu lebih kuat kan? Yang ini lebih kuat kan? Dia lebih kuat. Maknanya dia memberi penekanan. Penyataan tu ada negatif macam tu. Macam innama, dia macam innama, tidak sedapat tidak, sesungguhnya tidak lain, dia macam tu. Hanya senya, okey. Okey, kita tengok kat sini yang kedua, la yat'amuha illa man nasha'u. Tidak ia memakan akannya kecuali ataupun melainkan orang yang nasha'u, kami kehendaki. Jadi maknanya kalau kita nak tahu tu kan, kita buanglah benda ni, kita buang benda ni. Maknanya dekat sini dia akan jadi adat yang tadi tu adatun hasar, bukan mustasna. Maknanya sama cerita dia tu, ia memakan akannya oleh orang yang kami kehendaki. Cuma dia melengkapkan penyataan awal. Faham tak? Macam tamyiz lah jadi ya. Macam, tapi dia ni lebih luas lagi lah sebab dia boleh jadi isim, dia boleh jadi fi'il, dia boleh jadi khabar, macam itulah. Ya. Dia melengkapkan. Wa ma ja'alahu Allahu illa busyra, dan tidak telah menjadikan oleh ia akannya oleh Allah kecuali akan berita gembira. Jadi dekat sini busyra ni macam lengkapkan lagi tentang ni. Dapat? Sama. Kita nak test tu kita buang
negatif tu. Kita buang benda yang negatif dan kita buang hadatun hasar dan kita nampak. Okey, dia ni adalah pelengkap kepada penyataan awal. Baik, kita cuba buat latihan. Latihan dia pun senang. Nahu ringkas ni tak payah susah-susah nak cakap Arab. Tinggal tenyeh je. Pangkah atau tandakanlah negatif ke penyataan awal dia tu. Jadi lepas tu kita isikan tempat kosong ni macam contoh ni. Maknanya wama yadzakkaru illa ulul albab. Penyataan awal dia negatif ke positif? Negatif, tandakan. Nak tanda right boleh, nak tanda pangkah macam orang mengundi boleh. Dan tidak ia mengambil pelajaran melainkan oleh orang-orang yang mempunyai akal fikiran. Jadi maknanya yang ini adalah kerana ada yang negatif ni, penyataan negatif, ini adalah adatun hasar. Yang ini adalah fa'il. Okey, kita cuba buat yang B. Siapa nak cuba? Ke sama-sama? Sama-sama. Tak nak. Sama-sama. Sedih je bunyi. Janganlah macam tu. Ya, Kata looking maknanya forward tadi. Okey, bila kita jumpa illa ni kan, Hmm? di atas ayat lah sama ada dia akan Ya. berfungsi sebagai adatul hasr ataupun istisna. Mustasna ataupun istisna. Istisna kan? Betul. Lepas Dia tu, macam mana? Sorry. Kak Su Lepas tu tengok Kak Su. ma tu kan. Ma tu kalau ada illa belakang tu, ma tu macam semua ada tidak diterjemah kepada tidak. Ya. Betul. Betul juga. Observation yang betul dan benar. Ma illa. Tu kita akan jumpalah tu. Banyak ada combination. Ma selepas dia ada illa. Macam itulah. Macam mengepung tu macam confine, khususkan ya. Confinekan kepada tu kan. Betul. Jadi dia nak macam nampakkan ayat ni ada penekanan tak. Maknanya hanya orang-orang, jadi boleh tak kita mafhumkan macam tu? Hanya orang-orang yang mempunyai akal fikiran sahaja boleh mengambil pelajaran. Contoh macam itulah. Okay. Alright. Cuba kita buat yang nombor 2 ni. Harrama alaikum illa ma utturirtum ataupun maturirtum. Telah mengharamkan oleh ia atas kamu melainkan akan apa yang telah dipaksa kamu. Jadi ada tak ayat yang penyataan awal ni positif ke negatif? Positif. Jadi positif. Positif. Tak ada ma. Tak ada ma, tak ada negatif kan? Jadi dia adalah penyataan positif. Maknanya di sini illa ni adalah istisna. Betul tak saya punya short form tu? Jarang buat yang ni. ISTN. Saya sendiri pun jarang buat. ISTN. Bahasa huruf asalnya tu Zorro lah Ustaz. Ustaz Mem. Ustaz ni Puan. Zorro tu memaksakan ke? Ini memang apa ni? Dia berapa wazan apa ni? Ni kalau Ifta'ala kan diganti dengan to. tapi dia sebab majhul. Ada ayat tu. Ifta'ala kan dia gantikan to dengan ta tu kan. To ta jadi to. Yes. Jadi asal perkataan tu Zorro lah kan. Tak juga. Summa at-tarruhum. Kalau kalau kita kena tengok yang dasar dia tu. Sekejap saya tengok. Darra ke? Yang nak cakap mudarat ke? Zorro. Ditambah dengan alif ta tu. Ta tu tapi diganti dengan to yang nak sama dengan bo. Dororo kan? Dira. Zorro. Kejap. Roro. Zorro. Dia asal dia at-tarra. Hamzah. Yang ni. Kalau kita kena tengok file madi dulu kan. Yang gini majhul. Tak silap saya lah. Tak juga. Bukan. Maju. Tapi dia bukan alif ta. Dia tambah dengan alif ta. Ifta'ala. Ya kot. Nak kena check balik. Ta tu digantikan oleh to nak bunyi sama dengan dha.
Todha kadang Ah, tak digantikannya. Saya ingat balik lah. ya. Saya Dok. rasa dia macam tu. Saya rasa dia macam tu, tapi kan saya check. Nanti kita check balik kata dasar dia tu. Better be Oh, safe lah. Bagi saya lah. Tapi ni dari dipaksa. segi maksud dia, Dipaksa. memang Pak Said ni dia dah belajar saraf. Tinggi Adalah dah ilmu ingat-ingat balik. daripada saya ni pun. Ingat-ingat balik. Saya Ingat-ingat tak balik. ingat. Ingat Saya lah. tak saya tak Yang ingat. ingat lah. Saya Yang mana yang ingat, ada yang tak ingat. Alhamdulillah. Okey. Wazan kan. Wazan dia tu. Yang saya tengok ni at-tarru tu dia fi'il mudhari' ayat 126. At-tarru. Sebab maksud dia paksa kan? Maksud dia paksa. Ah, Dipaksa ya. Okey. Nanti kita boleh check dengan panduan tu. Okey. As we speak ni insya-Allah check up tu check lah tu. Okey, jadi apa dia? Bila ada huruf istisna, ada mustasna. Mustasna je. Betul ke saya tulis tu? Dia punya tu. Betul. Mustasna. MSTN. IST stand. Kalau Ha? IST stand for apa teacher? IST. IST is IST je. Kan? IST je tak ada N kan? Tapi kalau dia, kalau dia majhul, atau alif tu mesti dhammah kan? Ini alif apa? Alif tu kan? Alif Dhammah lah tu. Ya, Ni kalau dari segi bunyi kena bunyi dhammah ni. taknya idhur tu dhammah ke alif tu? Nanti Tu bunyi bukan dhammah alif- sebab dia alif. hamzah wasal. Wasal dia bukan dia dhammah ke? Dhammah. Dia kena baca dhammah lah ni. Kalau dia majhul. Walaupun dia Yelah, hamzah tapi hamzah wasal. wasal kalau dhammah mesti ada waw atas tu kan? Tapi dia ikut kalau tajwid dalam tulisan dia tak tulis macam tu. Jadi Oh, kita ya? memang automatik kita akan baca uturirtum. Uturirtum. Okey. Macam itulah. Utur. Turir. Uturirtum. Telah dipaksa kamu. Okey. Jadi yang dimajukan raw yang second last tu lah. Mana pula Majhul. majhul? Macam nak tak tahu kan? majhul. Tak kan? Ri Bukan ni. kan? Ya, ni. Oh, yelah dia madi Sebelum kan? Madi. akhir. UI. Madi. Sebelah akhir. Okay. Alright. Fa'innahu minni ila mani ghtarafa ghurfatan. Jadi ni ayat yang pernyataan awal positif ke negatif? Positif. Jadi ini adalah IST istisna dan mani ni mustasna. Mustasna maknanya berarti dia ni adalah dalam kedudukan mansub. Maknanya ma ni pun kedudukannya mansub. Jadi kita kalau kita nak i'rab dia tu kan kata ma ataupun man lah, kita ambil man. Mabni isim apa? Isim mausul. Mabni ala sukun. Dia mabni pada baris sukun, pada kedudukan mansub sebabnya dia adalah mustasna. Okey, lan tamassana naru illa ayaman ma'dudah. Jadi pernyataan yang awal adalah negatif. Jadi illa ni adalah adalah hasar je lah. Ayaman ni sebab ada dalam beberapa hari, maknanya dia adalah pelengkap dalam zaraf. Sama ada kita kata maf'ul boleh? Maf'ul fi. Maf'ulum fi. Ataupun kita kata dia zaraf zaman. Maf'ulum fi lah. Okey, jadi terjemahan tu dia akan menerangkan kepada masa tu kan, tamassa tu. Tamassa. Maf'ul. Dia mesti menerangkan fi'il kan? Yang ini haramna alaihim syuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma. Haramna, telah mengharamkan oleh kami atas mereka syuhumahuma, akan lemak daripada kedua-duanya kecuali apa yang telah melekat oleh ia oleh punggung-punggung bagi keduanya. Jadi positif ke negatif pernyataan awal? Positif. Jadi ini adalah istisna.
Lepas tu ma ni mustasna. Mustasna. Hmm. Maknanya apa yang Mengharamkan- dikecualikan? Mengharam tu dia tak cakap, dia tak kira sebagai negatif kan? Tak. Dia bukan. Dia kalau negatif tu dengan huruf yang negatif tu lah. Nafiah lah. Nafiah. Ini penyataan tu tak ada. Ayat tu bukan dari segi maknawiyah dia tu haram tu memanglah. Tapi tak. Dia penyataan tu. Kita tengok struktur ayat tu. Dia bukan ayat yang ada negatif. Tak ada huruf negatif. Yang Okey, kalau Ustazah, kita buang, kita nak tengok kan, kalau kita buang istisna dia ni, ayat tu tak macam tak make sense lah. Telah mengharamkan oleh kami atas mereka akan lemak daripada keduanya apa yang telah melekat oleh ia oleh punggung mereka kedua. Apa ni? Jadi telah melekat pula. Jadi mesti ada ni. Macam tu. Apa dia Kak Rosna? Kak Rosna nak tanya apa? ni the ayat yang satu lagi tu it's HSR, right? Yang Ya. tengah-tengah. Kenapa? D. Sebab ada penyataan awal dia tu negatif. Oh, because Jadi, negative statement. Okay. Okay. Jadi kalau kita buang negative statement tu dan kita buang ilah tu, dia still sama. Maksud dia tu sama. Ia menyentuh oleh kami, ia menyentuh akan kami oleh api neraka dalam beberapa hari yang boleh dibilang. Kan? Maksudnya. Cuma Faham. ditambah ni, tidak sekali-kali. Okay, thanks. Baik, seterusnya. La tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufan. Negatif. Jadi ini adalah hasar. Hasar lah. Sebab ada penyataan negatif. Dia kalau tak ada negatif tu, penyataan awal positif, baru istisna illa tu. Okey. Fala yu'minuna illa qalilan minhum. Positif ke negatif? Penyataan awal? Negatif. Jadi ni adalah hasar. Qalilan? Mustasna. Mansub. Bukan. Sikit. Mansub sebab apa? Dia mansub sebab Fa'il dia ke maf'ulun bih? maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Ya ke maf'ulun bih? Bukan Akan maksud sedikit. sikit. Maf'ulun fi. Maf'ulun fih. Kak Sedikit. Maf'ulun bih akan sedikit. Ya, maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Tidak mereka beriman kecuali akan sedikit. Mereka beriman akan sedikit macam Ke fi. maf'ulun bih akan ke? Taklah, tak boleh akan kot. Bukan Apa? akan, tak boleh. Dalam Macam keadaan. pada keadaan. Keadaan, hal. Hal. Okay, dalam keadaan sedikit daripada mereka. Tak boleh maf'ulun bih. Menceritakan pada mereka keadaan mereka tu. Mereka tu beriman tu sedikit je. Wow, tu mereka. Tu sahibul hal. Sahibul hal. Tu term jangan tanya saya. Lupa dah Saya ya. minta maaf. Orang apa Tak makna dia belajar. yang itulah yang kita cerita tu daripada tu yang kita cerita. Yelah, sahib tu macam Sahib, orang yang belajar. mempunyai. Sahib. Cerita orang yang beriman. Okey. Baik, tawallau illa qalilan minhum. Positif. Positif. Jadi illa ni istisna, qalilan ni apa dia? Dia mansub mustasna. Yes, terus je lah. Dia mustasna lah. Tak adalah apa lagi. Damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Jadi ini adalah positif. Maknanya illa ni adalah istisna. Ma ni akan jadi mustasna. Dia menerangkan, dia sama apa ni? Tak ada apalah. Telah ada oleh ia oleh petala langit dan bumi.
kecuali apa yang telah menghendaki oleh ia, oleh Tuhan bagi engkau. Telah ada damat ni. Tadi saya rasa macam betul, tapi bila baca balik macam damat. Dam. Okey, terima dulu buat masa ni. Dia bukan Boleh? kalau teacher. Hmm. Kalau tak bawah ni kan. Hmm. Mim tu dia kena mati kan. Yang mana? Macam mana? Dia Yang sebab mana? ni fi'il madhi kan. Ha? Fi'il Tapi nak madhi. bunyikan sukun dengan sukun dia kena hiduplah satu-satu. Damat. Kalau kita berhenti damat as-samawatu. Tapi sekarang kalau baca dari segi baca sambung dia akan hiduplah, dia akan jadi damatis samawat. Kalau kita penggal tak. Betul. Macam itulah Betul, dari betul. segi baca. Betul. Langit Alright. tu mu'anas ya. Langit tu mu'anas. Langit tu muannas sebab apa? Sebab Letak. Dia ada alif ta. tak. Jamak muannas salim. Dan Jamak bumi ni pun memang muannas walaupun tak ada ta marbutah. Adalah perkataan-perkataan dia memang tetap dah Arab bagi gender dia perempuan. Anar. Satu dia kadang-kadang benda tu sifat dia tu benda yang kita kata isim. Boleh membiak, boleh berkembang. Macam api perempuan. Boleh menumbuhkan. Matahari mengeluarkan panasan. Macam itulah. Samawat tu dah tentulah. Ataupun ada lagi satu. Warna pun perempuan. Kalau ada alif panggil mamdudah alif maksurah tu kebanyakannya perempuan. Tapi bukan Teacher, semua ada pengecualian. Kalau yang Ya? berpasangan tu yang kalau berpasangan, kalau benda yang berpasangan. Benda yang berpasangan maknanya Macam- wujud dia tu ada pasangan kan macam mata Body parts dia akan mata, one. telinga, Mata apa lagi berpasangan? telinga, Telinga, tangan. kaki. Biasanya perempuan. Kaki, betul. Kalau langit dengan bumi berpasangan tak? Tak. Itu lagu tu. Cinta sakti tu yelah. Sorry. Ada lagi 10 minit. Nak masuk topik baru? Atau tak nak? Ni senang. Ni senang. Kita cuba ya. Kalau kata Aku perlu tak. repeat, kita repeat lah esok. Okey. Ini nida ataupun panggil munada. Nida dan munada seruan. Munada ialah nama yang diseru. Contohnya Maryam. Dia sebab kalau bahasa kita tu adalah tanda seruan. Dan harfu nida ialah kata tugas yang mendahului nama itu. Contohnya ya Maryamu. Sebab itu bila kita tulis dalam bahasa kita ni, bahasa Melayu kita letaklah quote unquote, kita letak tanda seruan macam ni. Tapi dalam Quran tak ada. So kita kena faham ni, kita kena nampak ni. Kalau ada kata seruan, ada huruf nida, maknanya selepas dia tu adalah munada. Dan munada bertugas menukar harfu nida bertugas menukarkan i'rab nama yang diseru menjadi mansub sama ada secara jelas atau secara andaian. Jadual di bawah akan menerangkan 5 keadaan perubahan baris ini di dalam Al-Quran mengikut jenis-jenis isim. Terdapat juga munada, nama yang diseru yang tiada harfu nida di depannya dalam Al-Quran. Contohnya Rabbana, wahai Tuhan bagi kami. Jadi kita bubuh dalam kurungan. Tu kalau kita jumpa Rabbana tu biasanya di ke awal kalimah. Tu biasanya Rabbana, Rabbi. Maknanya itu adalah ada harfu nida mazuf lah. Maknanya dia adalah dalam bentuk munada lah tu. Untuk mengenalinya perlulah diperhatikan isim yang mempunyai tanda-tanda munada. Nombor 4, perkataan Allahumma di dalam Al-Quran ialah ganti kepada Ya Allah, iaitu kata seruan kepada Allah melalui semua namanya. Allahumma, ini yang paling tinggi, kata seru yang paling tinggi untuk Allah. Dan yang paling ada dalam hadis tu, macam maknanya yang paling mulia, yang paling sebab dia merangkumi kesemua nama bagi Allah.
Even orang Arab yang musyrik Mekah ketika dulu tu pun bila dia nakkan sesuatu dia berdoa, pasal dia nak perang dengan Nabi SAW tu dia pun dia tahu Allah kan. Masa orang musyrik Mekah tu dia pun kata Allahumma. Sebab dia tahu itu je yang paling tinggi, yang paling mulia merangkumi kesemua nama Allah. Okey. Okey, kita tengok contoh dia. Jadi yang pertama jenis isim. Kalau isim alam, iaitu nama orang ataupun nama tempat yang tiada alif lam dan juga kata nama khas. Perubahan baris dia tu macam mana? Okey. Sini harfun nida, ya. Lepas tu kata asal nama tu Muhammadun. Ni untuk isim alam Muhammadun. Tapi bila disambungkan huruf ya tu, huruf nida, dia akan gugur. Satu tanwin tu. Dia akan jadi dhammah. Baris akhir kekal dhammah tanpa tanwin. Itu menunjukkan dia tu munada. Huruf nida ini adalah munada. Sama juga macam nama Nabi Nuh, Nuhan. Jadi ya Nuh. Dia jadi baris dhammah bila ada huruf nida ni. Tapi kedudukan dia tetap mansub. Special case lah. Kita sebab tu tak masukkan dalam tanda mansub yang jelas tu kan. Tapi ni kita tahulah dia mansub. Walaupun tanda dia dhammah. Sebab apa? Sebab dia ni munada. Yang diseru. Ya ni huruf nida. Dah sebut dah kat atas ni harfun nida. Macam itulah. Kalau isim nakirah. Okey, contoh. Ataupun kata isim nakirah, kata nama am kepada sesuatu yang dimaksudkan. Contoh ada huruf nida ardin. Jadi dia akan jadi ya ardu. Dia tak boleh jadi ya ardi. Ya ardu. Tapi kedudukan dia mansub. Samaun. Ya sama'u. Macam itulah. Tapi dia tak ada alif lam kan? Yang untuk yang tanwin ni lah. Kata nakirah. Okey. Kalau dengan isim makrifah, huruf nida dia bergabung ataupun bertemu dengan isim makrifah yang ada alif lam. Baris akhir kekal dhammah tanpa tanwin dan tambahan perkataan ayyuha untuk lelaki ataupun ayyatuha untuk perempuan. Contohnya dia ada alif lam ni. Jadi ya an-nafsu dia akan jadi ya ayyatuhan nafsu. Lepas tu kalau dia ada tambah dengan allazi. Lepas tu ni apa tu fi'il lah kan? Ya ayyuhallazina amanu. Dari segi terjemahan dia tak ada apa-apalah. Samalah kita dah selalu sebut wahai, wahai, wahai. Ar-rasul, ya ayyuhar rasulu. Agak straightforward yang ni. Senanglah juga. Kemudian kalau dengan frasa nama ataupun tarkib idhafi. Baris akhir mudhaf berubah menjadi baris fathah. Isim cacat tu. IKU tu yang kena berubah. Jadi asalnya Rasulullahi tapi disebabkan ada huruf nida, dia akan jadi ya Rasulallahi. Ini termasuklah nama orang yang mudhaf-mudhafun ilaih. Contoh nama Abdul Rahman. Kadang-kadang dah tak ada pun ya ni. Abdur Rahman. Maknanya wahai. Wahai Abdul Rahman. Macam tu. Tu perasan tak kadang-kadang kita kata ya lagu-lagu. Ya Rasulullah. Nasyid kan. Sebut-sebut macam tu. Macam jadi patutnya Rasulullah. Kalau awal-awal dah sebut Rasulullah maknanya memanggil lah. Maknanya menyeru lah. Ya ahlal kitab. Dia akan jadi ahlal kitab. Dia akan jadi ya ahlal kitab. Kalau asal dia ahlul kitab, ya bila ada ada huruf nida, ya ahlal kitab. Bani Israel. Ni ya Bani Israel. Maknanya wahai Bani Israel. Ini mansub tapi dengan dia mabni lah. Dia dengan mansub tapi diandaikan dengan fathah yang diandaikan. Kalau dia tambah Rabbi, ni mudhaf dan mudhafun ilaih, ni frasa nama dengan dhamir aku. Huruf ya untuk dhamir aku dibuang dan tinggal baris kasrah.
Sama jugalah macam qaumi. Kadang-kadang kita nampak kan? Gitu kita buat ya qaumi. Jadi dia akan buangkan huruf ya tu. Berarti ini ya qaumi maknanya Tuhanku lah. Yang tu ya tu dibuang. Wahai Tuhan bagiku. Tapi kalau kita tak jumpa, tak nampak macam ni, tak payahlah. Terjemah je terus, wahai Tuhanku. Understood dah. Maknanya dia adalah mudhaf dan mudhafun ilaih dia tu ya dhamir untuk aku. Okey, latihan. Boleh buat terus. Teacher, untuk Jom. aku sajalah ya. Ha? Domain tu untuk aku saja. Ya, Kalau aku je. Dia akan buang kalau ya tu. kalau Ana kena ada. Ana, Wah, mudhafun ilaih ataupun frasa katakan dia. Rabbana. Rabbana tu bukan Ana, Rabbana na lah. Ada Kalau lah. na untuk nano tu lah kan. Betul Kena lah ada tu. lah. Kena Adalah. ada lah. Adalah alif tu. Dia Rabbana. Ya. Okey. Cuba tengok buat contoh dia. Kita buat macam contoh ni. Tambahkan kata latihan. Tambahkan kata seruan ya dan tuliskan i'rab yang betul seperti contoh A dan B. Okey, contoh A, Musa. Jadi bila tambah jadi ya Musa. Tak ada tukar pula ya Musu ke apa. Tak boleh. Dia tetaplah Musa. Okey, Ibrahima ya Ibrahimu. Mu. Ibrahimu. Kalau ya ni. Okey. Bila ada ya, macam Muhammad tadi nama tu semua, kalau nama dia satu je kan? Dia bukan isim alam. Dia akan tinggal satu je. Kalau dia ada tanwin tinggal satu. Kalau dia asal dia Ibrahim ni baris dhammah lah. Allah kesian siapalah tu. Hantuk sungguh tu. Minta maaf lah. Kalau rasa nak keluar tak apa. Tapi saya ingat habiskan je lah kot. Sikit je ni. Senang. Okey, kita buat sama-sama. Kauman dia akan jadi kita tambah huruf Ya, ya kau. Ya qaumi. Ya kaumu ataupun ya kaumu. Ya kaumu. Satu kaum je lah. Wahai kaum. Wahai satu kaum. Ataupun kalau kalau qalbi Kalau Nakira buang satu tanda bukan kat atas tu. tapi dia tak jadi ya qaumah. Dia jadi dhammah. Mansub dengan tanda dia dhammah. Melainkan kalau dia tu mudhafun ilaih. Dia mudhaf. Kalau dia mudhaf dia jadi ya qaumah. Ya qaumah. Ya, ataupun kalau dengan ya qaumi. Faham tak? Macam ni kita tengok. Yang Tengok contoh. kita tulis contoh kat atas tu yang nakirah tu. Nakirah dia akan jadi apa? Macam samaun. Dia akan jadi sama'u. Ardin. Ya ardu. Ardin ardu. Okey, dia masih marfu' lah. Nampak macam marfu'. Dhammah. Tapi kita tak kata dia marfu'. Tanda dia mansub tu tapi digantikan dengan dhammah. Dia mansub. Sebab dia munadak. Munadak ni mansub. Sesuatu yang barulah ni kita belajar ni. Alamak selama ni. Tu yang kita kena. Macam satu benda lah. Baguslah kalau kita dapat ni kan. Okey, qalbi hati bagiku. Jadi kalau ya qalbi. Buangkan ya, tinggal qalbi je. Ya qalbi. Pendek. Wahai hatiku. Nak pujuk hati ni. Sabarlah engkau dengan teacher Aida. Sedang belajar. Okey, untuk pesanan bersabar tu. Apa dia? Ada sabar dengan student. Surah Hud. Surah Hud surah berapa? 11 kan? Okey, Allah ingatkan kita. Ayat 115. Fasbir. Tadi baru jumpa. Bersabarlah engkau. Itulah cerita pasal apa ni. Sabarlah hati tu. Jadi Allah adalah pujuk kita ni. Sabarlah. Sabarkanlah hatimu. Sabarlah engkau. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah maka sesungguhnya Allah tidak dia mensia-siakan pahala ataupun ganjaran ataupun kerjalah kan hasil usaha orang-orang yang buat baik.
Dia tak akan abaikan, dia tak akan apa tu, sia-siakan upah bagi orang-orang yang sabar tu lah, yang muslimin. Ashabun nari. Okey, ni tarkib idhafi. Jadi dia akan jadi bila tambah ya, dia akan jadi baris apa? Fathah. Baris Ya, fathah. Ya ashaban. ashaban nar. Okey, samaun tambah ya jadi Ya, tama'u. Tama'u. Alu Musa kalau tambah huruf nida jadi Ala. ala Musa sebab tarkib idhafi. Rijalan tambah ya jadi rijalu. Maryama tambah ya jadi Ya, Maryamu. ya Maryamu. An-nasu tambah ya dia akan jadi ya, ya ayat ayuhan ya Ayuhan ayyuhan nas. nas ya ayyuhan nas. So u'budu rabbakum. Rabbi tambah ya dia akan jadi ya, Buang ya. Rob je, buang ya. Jadi Rabbi. Okey. Allahu dia jadi ya ya Allah, ataupun Allahumma. ya. Kalau ya Allah, Allahumma. Special. Al-muhsanatu akan jadi Ya ayyuhal. ya ayyatuhal. Ya ayat. Betul ke? Ya Tuhan, betul. Ya ayat Tuhan. Ya Tuhan. Rasulan. Rasulah. Ya Rasulu. Ya Rasulu. ya ayyuhal muhsanatu. Ya ayat Tuhal muhsanatu. Perempuan. Perempuan. Ya ayat Tuhal Kau muhsanatu. muhsanati. Tak. Dia jadi. Tapi ini semua dah ada dalam Quran kan tanda dia kan. Jadi kita tahu yang munadak Ya, kan. betul. Tak payah fikir lagi dah. Dia ada setiap dah. Tak payah susah. Tapi maknanya kita tahulah. Walaupun tanda dia tu dhammah, tapi dia adalah berkedudukan dia mansub. Itulah ada benda-benda yang exception kecil-kecil je. Jadi tinggal lagi satu je ni. Ayat syarat lepas tu tawabih. Nak Okey. tanya satu je. Boleh, Contohnya, boleh. ya ayyuhan nas tu kan contoh. Mm-mm. Ya tu harfun nida. Mm-mm. Jadi munadak dia kat mana satu? Ayyuhan nas Munadak tu dia satu. ayyuha. Munadak. Ya ayyuh. Nas ni dia jadi badal. Yang ini yang badal dia punya munadak. Ayyu sekali ayyuha. Ayyuha. Dia punya apa tadi? Munadak. Munadak dia punya tu apa? MUND MUND. Ni dia jadi badal. Maknanya setiap kali ada ayyuha ataupun Ya. kan. Tapi kalau ya memang ni huruf nidak lah. Jadi Nidak ini jadi munadak. munadak. Macam itulah. Mun. Kalau ada ayyuha ataupun apa salah lagi tu untuk perempuan? Ayatuha. Ya ayatuha. Ayatuha. Okey, ayatuha. Samalah. Maknanya sini Ya. Lepas tu Muhsanat ayatuha ni dia punya ayatuha ni dia adalah dia punya munadak. Ini nidak. Al-muhsanat ni adalah badal. Badal ni belum badal lah kita nanti. Next round. Next class. Okay. Boleh kan? Ini senang sikit. Betul lah kata Pak Said tadi. Kalau kita ada apa nama?
Benda ni semua dalam Quran dah ada siap-siap dah. Jadi kita sekarang kita kenal lagi, tambah kita berkenalan lagi lah. Kalau ni maknanya apa maksud dia ni untuk perempuan. Baris akhir tu macam tu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Jadi perempuan lah tu. Jarang kita jumpa tak ya ayyatuha. Selalu kita jumpa ya ayyuha. Okay? Baik. Badal, Cukup. teacher, badal dia mesti dalam apa? Badal itu kan? Mm-mm. Dia mesti dalam apa? Dia mesti berakhir dengan dhammah Dhammah. Eh? Dia kena ikut. Badal ni dia termasuk dalam menurut tu turutan. Yang berturutan. Tawabi'. Tak apa. Nanti kita akan belajar. Ayat Tuhan tu marfu'. Tapi kita tak payah fikir sangat. Jangan pecah-pecah lagi. Ambil je. Bukan mansub lah. Mansub kan. Kalau munadak dia mansub. Tak apa. Dia Don't worry sangat. Kan? Okey, ayyuha ataupun ayatuha tu dalam dia dimasuk ke marfu. Dia mansub tapi dia ni dalam maksud dia isim mabni. Dia mabni. Tak kaku. Tapi dia kedudukan mansub. Kita tak nampak lah. Sebab dia munadak. Ini ada harfu nida. Mesti lepas dia tu munadak. Dia tak boleh terus ya anas. Macam mana nak sebut tu? Ya nafsu. Dia tak boleh. Jadi dia tambah satu perkataan. Ni bahasa Arab lah. Punya hal. Ayyuha. Yaka lah. Iya kan. Macam tu. Yaka tu. Macam tu lah. Kita ni ikut je lah kan dulu kan. Macam tu lah. Tapi menarik lah kan. Kita tahulah. Selama ni kita macam Betul. kita macam kenal. Tapi now kita tahu dia punya punca ataupun sebab dia jadi macam tu. Terjemahan sama juga. Walaupun ada atuha ke ayuha ke. Maksud dia wahai juga kalau bahasa kita. Gitu je. Kan? Okay. Ayatuha ataupun ayuha tu kita terjemah pada sekalian Tak, sekarang kita nak terjemah sekalian. Boleh kalau kita tak kata macam tu pun tak apa. Wahai manusia. Wahai jiwa-jiwa. Wahai jiwa yang tenang kan. Wahai sekalian orang-orang. Tak payah sekalian pun tak apa. Selalunya. Ya ayyuhar rasul macam mana nak cakap sekalian rasul pula? Tak boleh. Wahai Rasul. Dia macam panggilan tu wahai tu lembut lagi. Macam tu je lah. Dia tambah lagi satu segi bahasa. Macam iyaka tu. Tanya kan dia nak jadikan mansub. Nak bawa ke depan. Dhamir mansub tu. Tapi jadi munfasil. Okey. Cukuplah dulu ke? Malam ni. Esok kita sambung lagi. InsyaAllah. Baiklah. Tak ada apa yang... Ada soalan ke? Ada lagi? Tak ada. Tak ada dah. Alhamdulillah ala kulli hal. Apa dia? Pak Syed ada soalan? Tak ada Esoklah. Okey, simpan esok. Tak nak tanya tu yang dia yang apa yang dia pakai dhamma marfu dengan mansub ni. Apa beza dia tu? Beza dia rupa dia. Rupa je tengok tak tahu apa kedudukan dia sama juga kan? Sama. Dia yang kita nampak dia beza tu pada tarkib ni. Kalau tarkib tapi idhafi. ayuha dia yang ayuha tu ayatuha tu tu yang mana satu dia punya tu you tu ke ha tu dia tambah je kan? Ha tu pasal dia alif. Tak ada. Dia one word. Kita anggap dia okey ya tu ayatuha. Cuma ayatuha tu bezakan kalau ada ta dekat tengah-tengah tu bezakan untuk perempuan. Ayuha tu untuk yang umum ataupun lelaki. Macam tu dia je. fathah tu kerana yang ujung sekali alif kan dia mesti fathah kan? Sukun. Sukun. Dia mabni pada baris sukun. Macam itulah rupa dia tu dia mabni pada baris sukun. Betul. Macam tu je. Tak apa kan?
Okey, nanti kita sambung lagi besok. Cukuplah Ya. malam ni Kak Ro dah kata terima kasih tu. Dah bye dia kata. Sikit satu Ya, je ya, dah Kak tanya. Su. Ya, okey Kak Silakan. Su. Silakan. Siapa yang rasa dah tak laratkan nak keluar silakan. Tak apa, tak apa. I understand. It's alright. Apa dia Kak Su? Soalan? Ya Robbi tu kan. Ah, Dia jadi Robbi tu disebabkan apa? Ada ya mutakalim tu kan. betul. Kalau kita buang ya mutakalim, jadi ejaan dia Macam ni? roba je kan. Rabbi. Sepatutnya robaya sepatutnya yang asalnya Patutnya robaya kan. susah kan. Tak boleh nak sebut Robbai macam tu. Macam mana? Jadi Arab tu dia jadi Rabbi. Robbi. Apa dia? Munasabah. Menyambung tu Jadi lil munasabah. okey. Jadi Rabbi dua harakat kan? Jadi Ah, ba tu baris bawah disebabkan oleh ya mutakalim kan. ya, Betul betul. tak? Jadi Dia kalau ganti. jadi kalau kita buang ya tu, Hmm. ada kemungkinan dia akan jadi ya robu. Tak? Tak boleh. Dia akan Tak jadi Rabbi je. Yang dia sebab apa? Asal dia kan dia mudhaf ilaih kan. Kalau macam Rabbana, contoh Rabbukum. Tapi kita tak boleh ya Rabbukum, tak boleh, tak jadi kan. Dia Rabbana boleh lah. Dia mansub. Sebab apa? Sebab dia munada. Apa dia tanda dia ada huruf nida. Dia mansub dengan tanda dia memang fathah. Macam itulah asalnya. Cuma bila dia bersambung dengan ya mutakallim tu, kita tak nampak mansub dia tu. Dia man'un min zuhuriha. Terhalang ataupun macam li ta'adzur ke apa yang tu. Dia tak munasabah lah macam lithiqal. Sebut tu susah. Menjadi sebut nak jadi rabbai macam tu susah. Jadi lithiqal. Dia kata dengan susah jadi dia buangkan tu. Kalau sebab ya ni dibuang, kalau tak ada ya tu maknanya disambung dengan ya ni kan. Kalau tak ada ya depan ni, ya mutakallim ni, maknanya dengan bunyi yang munasabah. Maknanya dia ni berbaris kasrah ni disebabkan lebih munasabah lah untuk bersambung dengan bunyi kasrah. Jadi dia preceded by kasrah lah. Tapi bila dia buang ya tu, bila ada huruf munada ni, huruf nida, dia buang ya tu dan dia gantikan ya tu tadi dengan baris kasrah. Sepatutnya dia fathah kan, dia mansub kan. Tapi kerana ya mutakallim tu dah dibuang, jadi dia replace. Macam mim qablu tu. Macam min qablu kan. Patutnya dia tu min qablu. Pernah baca kan? Patutnya min qabli haza ke min qabli zalika ke kan? Zalika. Jadi tapi kalau dia buang dia punya mudhafun ilaih tu, dia ni akan jadi baris dhamma min qablu. Maknanya bila jadi macam ni ada mudhafun ilaih yang dimahzufkan. Jadi dari segi terjemahan dia tetap majrur. Dari segi i'rab dia tetap kata dia majrur, tapi tanda majrurnya dhammah. Dhammah. Kenapa? Disebabkan ada mudhafun ilaih mahzuf. Macam tu. Samalah juga ni. Maknanya mudhafun ilaih mahzuf. Jadi dia buangkan sahaja. Cuma saya tak guna term-term tu. Mahzuf lah apa tu. Jadi gunakan dah buang. Menghilangkan je. Kita cakap Melayu. Tu je lah. Sebab tu lah agaknya sebab cakap Melayu je sampai saya pun dah lupa dah term-term yang bahasa Arab tu. Tapi tak apa. Alhamdulillah kita ramai dalam ni yang dah belajar. Jadi boleh ingatkan semula. Tapi yang tak boleh kuasai jangan risau. Guna bahasa Melayu. Betul? Macam itulah. Alhamdulillah. Faham konsep. It's okay. Kita guna bahasa yang kita faham. Yang kita faham. Betul. Kita faham konsep. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Seronok kan? Belajar macam ni. Baru kita tahu yang kita tak tahu. Termasuklah saya. Bila Apa jumpa dia? kan dia kata macam ni teacher.
Ah, Oh, gitu. Dia tu. Yelah, the eureka moments kita dah banyak dah sangat. Oh, termasuklah saya yang mengajar ni. Memang kadang-kadang terasa juga, kalau saya tak ajar, saya pun, kita jadi tak ada curiosity itulah dan kita tak upgrade diri kita pun kalau kita tak sampaikan. Bila sampaikan baru tahu, aku tak tahulah yang ni. Puan ya, Alhamdulillah. kalau tak ada ya tu, Teacher. kalau kita B, Ah, kita B tu ada ya tak? apa dia? Yang mana? Kalau kita sambung kita B, kitab saya. Kitab saya, kitab aku, Kita. Kita ubah. kitab aku, jadi ada B dah di ujung ya. Untuk apa ni? Kalau mudah ada ke? Kalau dia Bukan jadi saja, ada. kalau biasa aja, Kalau biasa ada. Ada kan? Boleh ada. Ada. Dia macam ni lah. Kalau yang ni kan asal dia macam Robbi, Kitabi, Haza, Kitabi. Ini kitab aku. Macam tu kan. Kitabi. Ada. Ada kan? Tapi kalau nak panggil kitab tu, buang ya tu. Hai kitab. Mana tahu kitab ada kitab magic boleh terbang. Wahai kitabku. Ya Kitabi. Tak payahlah bunyi B tu. Ya kitab. Tal. Boleh lah. Ya. Jadi, teacher, kalau Ya. contoh. Macam Tuan Syed dah tanya macam tu kan. Mm-mm. Ya, okay, katakanlah kita ada mudhaf dengan mudhafun ilaih. Contohnya, kitabun campur dengan Kitabu. nahnu. Macam nah tu kan. Kitabuna. Jadi, kitabuna. Okey. Jadi kalau kita kata tambah dengan apa? Ya. Ya, jadi ya kitabuna. Ya kitabana. Dia akan jadi baris kitabana baru. dia. Okey, ya kitabana. Okey. Kalau misalnya kita kata kita nak buang, kita tak nak tu. Asalnya kitabun kan? Kitabu. Kitabun, Kitab. kita Ya tahu. kitab. Jadi ya kitabu kan? Ya, betul. Syatur. Masya Allah. Betul. Tapi kitabu tu kedudukan dia pun still mansub juga, tapi hanya bu. Dia mansub. Tanda dengan baris dhammah. Macam tadi tu. Dia majrur tapi dengan dhammah. Maknanya ada kadang-kadang boleh jadi macam tu. Tapi kan Kak Su, dalam Quran tu kita tak jumpa lah macam tu. Selalunya perkataan yang selalu saya jumpa dalam bentuk tu perkataan kaum. Ada ya, qaumi. Ya kaum. Kalau qaumi, dia akan jadi, kalau qaumi kan contohnya, perkataannya ialah qaumi. Dia akan jadi ya qaumi. Ya qaumi je lah. Kalau yang ni. Tapi kalau mana, ya qaumana, dia akan jadi mansub macam biasa. Ya qaumana ajibu da'iyallah. Dia akan jadi macam tu. Qaumana. Boleh. Dia mansub lah ni. Tapi kalau yang macam ni, maknanya kalau kita nampak baris kasrah, maknanya kita tahu ni maksudnya kaumku. Sebab tu terjemahan tu kan wa iz qultum ya Musa. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Dia qaumi tu pendek je. Dia tak ada panjang pun. Dia tak boleh jadi ya qaumi. Boleh ke tak boleh? Boleh juga. Tapi dalam Quran selalu dia akan buang je ya tu. Dia gugurkan. Dia pendek kan? No? Macam Jadi kita dah tahu tu, maknanya kita tahulah, ni sebenarnya dia cakap kaumku. Sebab tu terjemah dia kenapa letak aku? Tak nampak pun ya. Rupanya ya tu dah digugurkan. Macam itulah. Macam ni lah teacher. Macam surah apa? Al-Kafirun ke? Lakum dinukum waliyadin. Waliyadini Wali. Yes, betul. Betul, sangat betul. Macam sama juga macam Allah kata macam apa tu nama dia? Yang ayat surah 51 ayat 56 tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tapi ya tu dah buang. Pada aku. Dia jadi nun lain lah pula tu. Kasrah. Aku. Din, ni cikgu.
Min tu bukan dini kan. Min tu makna agama kan. Lakum Din. dinukum waliyadin. Din tu hukum. Bukan agama, bukan dini. Jap. Itu Tengok. agama. Itu Bukan agama. dini. Itu agama. Kalau yang kafirun. Ha, Agama. agama. Waliyadin. Waliya. Betul. Ya tu. Yang ya tu aku. Waliya. Macam Waliya. tu. Betul lah. Betul. Kak Su. Sekejap kita tengok Better be safe kan. Ya. Yang ni betul. Yang ni bukan yang ya kat seorang tu, aku tu yang lia tu, waliya. Betul Kak Su? Salah tu Wali, kalau kita cakap macam tu. wali Ni ya? waliya. Waliya tu bukan wali. Maknanya ini harfu jar li. Untukku. Bagi aku. Bagiku Dan agamaku. Agama. kan Bagiku belakang tu ada agama. tak? Bukan bagiku agama ke atau bagiku Agamaku. agamaku? Agamaku ni. Ha. Dini patutnya. Bagiku Ya tu dah agamaku. digugurkan. Oh, digugurkan ya. Sebab dia tak boleh isim cacat tu macam tu je kan. Ni dia panggil je ke? Bukanlah. Bukan. Nun wiqayah tu yang kalau macam tadi tu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nuri koyah tu kalau apa? Kita tambah nun ya kan? Kalau ada Kena hamzah cek. wasal, baru ada tambah ni tu. Hamzah wasal. Okey tu tak apa, nanti tu tengok balik. Remember cikgu yang cikgu ni, cikgu Tadika lagi. Cikgu je satu. Cikgu je dua. Apa? Kita kena check lah benda ni dan tak ada masalah. Bagi saya kan Quran tu ada depan kita. Nanti kita belajar macam mana nak tengok yang apa sama ada korpus Quran. Tafsiran dia ada dia tulis tu Ustaz. Kalau tengok tafsiran tu ada. Nanti dia Lepas tulis tu agamaku ke agama saja. Macam mana mesti ada kan tafsiran. macam kalau Ataupun yang terjemahan. ya betul. Lagi satu yang kalau kita tengok dalam Quran per word tu kan, by word tu, dia memang keluar dia tu, i'rab dia tu. Jadi i'rab dia tu dia tak tinggal lah benda-benda macam ni. Dia akan bagi tahu jugalah. Tu bagusnya kita dah belajar sikit tu, jadi kita aware dan kita check balik semula. Betul. Kita Dalam nampak. bahasa Inggeris tu ada my religion, dini. And Okay. for me, my religion. Tu dia dah buang lah tu huruf ya tu. Dah buang. Betul dah buang. Okay. Betul. Bagusnya itulah dia bestnya baca Quran ni. Quran tu semua ada bersama semua kita. So dia semua orang pun kalau kita tahu tu kita boleh check. Mana kita tak ada apa nak kata. Allah ada cara untuk memelihara kalam dia. So alhamdulillah. So semua orang rujuk pada benda yang sama. Tak ada hal lah kiranya. Senang lah. Jadi lebih senang. Betul? Tak ada hal pada hal ya. Alhamdulillah. So, okey Baik, cukuplah sampai sini dulu. Pada malam ni apa dia? Risau? Okey. Tak apalah kan. InsyaAllah besok kita sambung lagi dengan topik yang berikutnya. Dah dekat dah masa kita nak sampai 20 hari dah. Baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.